Dan mungkin Tuan Syakil boleh kongsikan juga saranan ataupun mungkin panduan serba sedikit kepada rakyat di luar sana yang mungkin mereka masih mencari-cari cara untuk mengurus kewangan dengan lebih baik, terutama dalam keadaan ekonomi yang banyak sentimen ketidakpastian ketika ini. Okey. Sedikit nasihat saya kepada mereka yang menonton kita punya sesi hari ini, antara perkara paling utama yang kita perlu buat adalah dalam keadaan yang tidak menentu ni adalah simpanan lah. Kita perlu membuat simpanan. Jadi simpanan ni kalau boleh sekurang-kurangnya minimum 3 bulan ke 6 bulan gaji. 3 bulan ke 6 bulan gaji. So sekiranya kita dah capai 3 bulan ke 6 bulan gaji, so langkah seterusnya mungkin kita boleh mula melabur di tempat-tempat yang kita boleh katakan risikonya agak rendah, lebih rendah lah. Dia ada risiko tapi rendah. And then kemudian barulah kita boleh mencemburi bidang-bidang pelaburan lain yang mana risikonya lebih tinggi dan pulangannya lebih tinggi. Yang itu yang saya sarankanlah dalam keadaan sekarang. Sudah pasti kita perlu ada simpanan, yang kedua kita mesti ada pelaburan untuk menggandakan kita punya kewangan supaya kita dapat mengatasi sebarang harga kenaikan barang, inflasi dan sebagainya. Itu cara dia. Alright. Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, sebelum kita nak mulakan sesi pagi kita ni, bantu komen dekat ruangan chat dulu, adakah audio visual saya clear pagi ni? Kalau clear, tolong komen padu dekat ruangan chat. Dan tolong sambil tu tolong tekan button like, tolong tekan button love, dan tolong sharekan dulu sesi ni sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni lah, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi pagi ni 20 Februari 2024. Hari ini bersamaan dengan hari Selasa. Tinggal beberapa hari lagi untuk kita nak tamatkan bulan Februari 2024 dan kita akan masuk kepada bulan Mac lah. Dan seperti yang kita sedia maklum, bulan Mac ni kita akan kita akan menyambut bulan Ramadan, insya-Allah guys. Okey, sampai tolong tekan button like, tolong tekan button love. So alhamdulillah, siapa yang tak tahu, saya kenalkan diri dulu sebelum kita nak teruskan sesi live kita pagi ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live pagi ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts, MSTA United Kingdom. Dan alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat certified financial technician CFTWS. Alhamdulillah dengan Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is universitinya lah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan ongoing, saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM TV1 dalam rancangan BIS Malaysia. Dan seperti yang tuan-tuan dan perempuan sedia maklum, semalam petang saya baru bersiar secara langsung di RTM1 untuk bercakap tentang apakah tinjauan, apakah perkara penting yang kita kena tahu pada minggu ni lah. What are the things yang I think very important untuk kita nak tahu pada minggu ni lah. So antara salah satu data yang saya rasa penting untuk kita nak tengok adalah data kadar inflasi. Kerana ini akan memberi sedikit impak kepada kita lah daripada segi kadar data inflasi. Cuma pagi ni saya nak sebut sikit lah tentang data inflasi, sebab mungkin ramai yang kurang faham tentang apa maksud kadar inflasi. Siapa nak betul-betul faham apakah maksud kadar inflasi tu, cuba komen nak sikit dekat ruangan chat. Okay, sebelum kita nak masuk chapter seterusnya ataupun kita nak masuk tajuk yang lain, sampai tu tolong like, tolong love. Like dengan love macam tak ada, share macam tak ada, dan tolong tekan love tu lebih sikit. Okay, love tu tolong tekan lebih sikit lah guys. Pagi ni kita nak fahamkan sikit lah tentang kadar inflasi sebelum kita nak masuk berita-berita panas yang anda perlu tahu. Sebab saya rasa ramai orang masih kurang faham apa yang dimaksudkan dengan kadar inflasi lah. A lot of people tak faham sangat tentang kadar inflasi. Sebab kadar inflasi ni, okay, saya nak you faham tentang kadar inflasi. Macam tak ramai je nak, cuba komen nak sikit kat ruang komen. Ke aku yang tak nampak komen ni? Okay, tolong komen nak sikit kat ruang komen. Komen nak tahu. Okay, sebab ramai yang mungkin kurang faham tentang kadar inflasi ni. Saya tidak berpihak kepada mana-mana pihak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berpihak kepada mana-mana pihak. Cuma saya nak bagi tahu dengan anda, tujuan kita buat live ni untuk nak memahamkan dan nak memberi kefahaman lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pertama kita nak kena faham kadar inflasi ni sebenarnya
dalam bahasa mudah kita nak tuan-tuan dan puan-puan faham, dia adalah sebenarnya kadar keanjalan dalam bahasa yang saya mudah nak faham saya guna bahasa saya sendiri. Dia adalah keanjalan kenaikan harga barang. Maksudnya macam ni guys. Okey, kalau anda tengok kadang-kadang kita tengok kepada kadar-kadar inflasi yang sebelum ni. Sebelum ni mungkin kadar tu 2.5%, 2.5% contoh. And then kemudian Disember hujunglah Disember 2023 kadar ni menurun kepada 1.5%. Tadi sebelum tu mungkin 2.5%. And then kadar tu drop sampai kepada kadar 1.5%. So apa maksud nombor figure-figure angka ni sebab ramai orang tak faham. Ramai orang ingat bila kadar tu menurun daripada 2.5% dia turun kepada 1.5% bermaksud harga barang turun. Okey, itu adalah benda yang saya nak faham. Sebenarnya itu tidak betul dan tidak tepat lah. Bukan bermaksud daripada 2.5% kadar tu turun, 2.5% dia drop ke 1.5%, bukan bermaksud harga barang turun. Anda kena faham konsep ni. 2.5% tadi turun kepada 1.5% bermaksud keanjalan ataupun bahasa senang nak faham, ketangkasan ataupun kepantasan kenaikan harga itu dapat diredakan. Maksudnya sebelum ni mungkin 2.5 kali lebih laju. Sekarang ni 1.5 kali lebih laju lah, bermaksud dia lebih perlahan. Kenaikan tu berlaku lebih perlahan. Itu maksudnya kadar inflasi. Kadar inflasi tu bukan daripada 2.5%, dia turun kepada 1.5%, so bermaksud harga barang akan turun. Tak. Dia bukan gitu, bukan konsep dan formula dia. Kadar inflasi ni bermaksud keanjalan ataupun kepantasan. Saya panggil kepantasan lah. Kenaikan harga barang tu dapat dikurangkan, diredakan kepada 1.5%. Contoh bulan Disember lepas kadar dia 1.5%. So bermaksud harga barang tetap naik tapi dalam kadar yang lebih perlahan. Siapa yang faham? Siapa yang dah baru jelas hari ni, dia baru tahu masuk kadar inflasi tu apa? Cuba komen padu sikit dekat ruangan chat. Sebab ramai kurang faham. Ramai yang rasa macam bila kadar inflasi tu turun bermaksud harga barang pun akan turun. Tapi sebenarnya tidaklah. Kadar inflasi menurun itu atau 25% turun kepada 1.5% adalah kerana apa? Kerana macam saya katakan tadi, kepantasan kenaikan barang tu, kepantasan ataupun keanjalan kenaikan harga barang tu dapat diredakan. So dia tak adalah harga tu naik cepat sangat. So harga barang akan tetap naik tetapi dia naik perlahan-lahan. Sebab kalau kadar inflasi tu pada kadar yang tinggi, contohlah kadar inflasi tu 9% contoh. So contohlah harga barang tu daripada RM2, dia akan cepat-cepat naik. Contohnya pergi RM5, RM8. So dia akan lajulah, harga tu naik cepat sangat. Dia tak naik sikit-sikit tapi dia naik terlampau laju. So itu akan menyebabkan menjadi satu masalah lah kepada negara kita. So kalau keanjalan inflasi tu dia lebih rendah, bermaksud apa? Bermaksud kepantasan ataupun kelajuan sesuatu kenaikan harga barang tu dia lebih perlahan sedikit lah compare dengan sebelum-sebelumnya. Dapat something tak guys? Kalau dapat tolong komen padu sikit dekat ruangan chat. Dan insyaAllah kadar inflasi ni dia akan diumumkan tak silap saya pada hari Jumaat ni, should be on this Friday. Dan dijangkakan ada sedikit kenaikan lah daripada segi kadar inflasi ni kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa kita pun tahu, kita pun sendiri tahu bahawa ada beberapa cukai yang baru diperkenalkan oleh pihak kerajaan lah. Ini tidak dapat dinafikan. So ada kemungkinan kadar inflasi tu akan ada berlaku kenaikan sedikit lah, a little bit of kenaikan sedikit lah dari segi sebab a few tax yang baru diperkenalkan dan kemudian kadar ISC dinaikkan daripada berapa peratus ke berapa peratus tu kan. So dia akan ada sedikit impact lah kepada all these things. Ini related sedikit lah, saya sentuh sikit tentang ekonomi pagi ni. I touch a little bit of economy side this morning. And of course juga kita nak tengok pula berkenaan dengan berita-berita terkini lah. Even to look at news. Apakah berita-berita terkini yang kita boleh tengok for today lah. What are the news yang kita boleh lihat untuk hari ini. Sekejap. Kita nak tengok sekejap. Okay, so ada beberapa berita yang saya rasa penting untuk kita nak tengok hari ni. Mari kita tengok sekejap saya tak nak sentuh bab-bab ni, kita nak sentuh bab-bab all the company ni saya rasa benda yang menarik untuk kita nak share pagi ni. Okay, ni kejap. Okay, Dataprep holds 40 million private placement. Most ada fundraising for Bandung Telco Infra Project. Okay, ni I think this is quite berita yang kita nak fahamkan lah. Disclaimer guys, saya bukan bagi cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham dekat sini. Tetapi saya nak you guys faham throughout kita punya session hari ni adalah untuk kita nak memahami beberapa cerita-cerita ni untuk kita faham apa yang sedang berlaku kepada syarikat ni. So sebagai contoh kita ambil this news yang berkenaan dengan Dataprep di mana dia telah menangguhkan
private placement dia bernilai 40 juta. Ini dalam bahasa Melayu lah. Sebab apa? Okey, siapa yang tak faham private placement ni macam mana? Private placement ni dia biasanya khususnya dia akan buka kepada high net worth client lah. High net worth client di mana mereka akan offer, biasanya kalau private placement ni dia akan offer satu lot ataupun satu bid minimum kita nak beli adalah sebanyak RM250,000, RM250,000 lah minimum bid yang kita nak bid lah. So biasa, that's why bila kita sebut private placement ni dia lebih buka kepada high net worth client lah, yang bermaksud selected investor. I can say selected investor. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, Data Prep telah menangguh private placement mereka kenapa? Kerana mereka tengah mencuba mencari alternatif lain untuk mereka dapatkan duit ataupun fund yang tadi. Okey, kejap saya nak tengok dekat sini. Okey. Mana dia? Manfaat konsortium, diprovide present. Okey. On hold formulate. Okey. So kalau anda boleh tengok dekat sini kalau nampak dekat sini, dia akan cari to reformulate its fundraising option lah. Dia tengah fikir macam manakah cara untuk mendapatkan figure tadilah, berapa amount yang dia nak tu. So kalau kita tengok dekat sini, antara perkara lain yang mereka boleh buat adalah, selain daripada diorang boleh buat private placement, mereka juga boleh buat satu, sama ada dia boleh pergi pinjam dekat bank lah. Contohnya Data Prep dia go for a loan, mereka boleh pergi buat pinjaman dekat bank dan sebagainya, ataupun dia boleh keluarkan right issue. Ini special sikit lah. So right issue ni maksudnya apa? Okay, right issue ni untuk maklumat anda, saya nak bagi anda faham sikit. Right issue ni dalam arti kata lain, contohlah dia akan offer yang kita, contoh satu right issue. Okay tak saya explain ni, macam tak ada orang je, like dengan macam tak ada. Tolong tekan lebih sikit, share pun macam tak ada je nak explain bagi ni. Kita explain sikit lah few corporate exercise punya proses throughout the news ni untuk anda faham. Sebab saya rasa ramai yang baca berita dia tak faham apa benda dia baca. Jadi kita nak bantu anda untuk memahami apakah yang disampaikan oleh all this kind of news lah, berita-berita yang dikeluarkan ni, untuk anda lebih jelas apa yang dia cuba sampaikan dekat sini lah. Okay, so sebagai contoh, kalau kita tengok satu, diorang boleh buat buat pinjaman bank lah. Itu paling simple, diorang boleh buat bank borrowing, buat pinjaman bank. Tapi sudah pasti bank kena check diorang punya financial dan sebagainya. Seperti biasalah, bank will check all the financial, adakah diorang ni boleh berjaya balik nak bayar all the loan dan sebagainya. Satu alternatif lain adalah right issue. So right issue ni apa? Right issue ni contoh, kalau kita adalah shareholder kepada syarikat Data Prep ni, so dia akan bagi kita satu lagi saham, bagi saham tambahan. Bukan saham tambahan lah, dia akan bagi kita satu saham ni, and then kita boleh convert dia, kita boleh tukar dia kepada saham ibu lah, kepada saham Data Prep ni. So dia ada time frame lah untuk saham ni di trade. Contohlah kita ada satu saham, contohlah saya ambil example paling mudah, kita ada satu saham Data Prep. So dia rasa dia nak bagi satu right issue, one to one, dia panggil sebagai one to one. So kita akan dapat satu lagi saham right issue. Kalau biasa kita akan nampak dekat platform tu, dia ada tulis OR lah belakang dia. Belakang dia, bontot dia tu ada OR sikit, disebut sebagai OR. Boleh follow tak guys? Kalau follow, tolong tekan 2-1 sikit kat ruangan chat. Aku tak tahu korang boleh faham tak faham ni, tapi saya cuba menyampaikan lah. Okay, alright, so dia akan bagi right issue. So contohnya belakang bontot dia tu ada OR lah, senang nak faham. Dekat belakang saham tu biasanya ada nama saham, and then belakang ni ada OR, ataupun kita panggil sebagai right issue. So right issue ni tadi biasanya dia ada time frame lah untuk kita nak trade. Normally seminggu lah, dia akan bagi macam umpama kita dapat satu saham percuma. So kita boleh trade dalam less than 1 week lah. Biasanya kurang daripada tempoh masa seminggu, 1 week. Okay, after 1 week, saham ni akan right issue ni tadi akan disuspend lah. Saham right issue ni akan disuspend, dan kita boleh convert. Kita boleh convert saham right issue ni untuk kita dapatkan saham emak dia tadilah, ataupun saham yang sebenar. Dan bila kita nak convert ni, jadi kita kena tambah duit. We have to buat bank draft apa, kejadah apa semua. And then dalam arti kata lain, we have to add on money lah. Kita nak kena tambah duit sebab kita nak convert right issue ni tadi kepada harga mak. Tapi biasanya normally kalau sebut tentang right issue ni, kebiasaannya harga yang untuk kita convert tu, duit yang kita tambah untuk satu saham tu biasanya adalah lebih rendah daripada harga biasa lah. Bermaksud bila kita tambah, kita add on, berkemungkinan dia akan lebih rendah. Tapi anda kena kira, anda kena calculate, anda kena sendiri calculate, and you have to know this is a corporate exercise punya formula. Anda kena tahu macam mana anda nak calculate
macam mana nak compare, adakah berbaloi tak anda nak convert right issue tadi. Tapi kalau anda tak convert pun tidak ada masalah, cuma nanti saham right issue tu akan burn lah. So anda tak dapat apa-apa. Either kalau anda tak jual waktu tu, so anda tak dapat apa. Kalau anda tak convert, maka right issue tu akan burn. Right issue tu akan burn lah. Right issue tu akan terbakar begitu saja. So maksudnya burn sajalah, tak jadi apa. So company akan dapat duit dekat mana? Okay, sebab bila anda subscribe tadi, saya dah faham konsep ni. Bila anda subscribe tadi, okay, bila anda subscribe tadi, okay, bila dia buat right issue ni, so bila anda subscribe tadi, anda kena tambah duit. So bila anda tambah duit, so ini akan jadi capital, modal kepada syarikat data prep tadi untuk dia nak ni jalankan projek dia tadilah. Sebab dia ada projek, tak silap saya, dekat Indonesia. Dia ada projek dekat Indonesia. So dia perlukan capital ataupun modal untuk dia nak set up ke, nak roll up ke apa bisnes dia dekat Indonesia, macam itulah yang tak nak faham. Jadi dia perlukan capital, modal tambahan. So cara company-company dekat Bursa Malaysia ni, mereka nak dapatkan modal tambahan, either nombor satu tadi throughout private placement yang mereka boleh buat. So ini adalah untuk selected investor. Okay, yang kedua adalah mulai dia nak buat pinjaman bank. Contoh, nak pinjam lah dekat mana-mana bank. So bank akan check dia punya financial daripada segi kewangan dekat company tu. Dia nak tengoklah bank lepas ke tak lepas. And then cara yang ketiga, mereka boleh buat right issue tadi. So right issue adalah kita as a shareholder, kita dapat rights, bahasa mudah dia, kita dapat kebolehan untuk beli lagi, untuk beli saham mak ataupun saham induk tadi pada harga yang lebih rendah. Itu dia punya formula lah. Secara atas teori dia macam tu nama dia. Tapi you have to check lah, either berbaloi ataupun tidak untuk anda nak convert right issue tadi kepada mother share. You have to check lah. Ini sebagai contoh untuk saya nak anda faham. Okay, ini adalah pasal data prep. Dapat something tak? Kau dapat komen wow dekat dongan chat, WOW sikit. Aku macam cakap sorang-sorang ke ni. Like dengan lu macam tak ada, share pun macam tak cukup banyak. Okay, kalau faham komen wow sikit dekat situ lah. This is pasal, I think this is very important juga untuk kita nak share pasal fundraising ni. I think ramai lagi yang masih kurang faham tentang private placement tentang right issue, yang kurang faham lagi. So I explain secara layman language pagi ni untuk anda faham lah, insyaAllah. Boleh faham tak? Hopefully anda faham lah tentang macam mana diorang nak dapatkan all this right issue dan sebagainya lah. So disclaimer sekali lagi guys, saya bukan bagi cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham. So dia tak ada kena-kena dengan anything else. Cuma saya highlightkan what are the stories yang sedang berlaku ataupun cerita yang sedang berlaku dengan syarikat ni. Okay, so hopefully dapat something lah. Okay, other than that, ni yang menarik juga ni, berkenaan dengan plantation index near 2-year high as selected planters top gainer list. Ini I think menarik juga. Disclaimer sekali lagi, saya bukan bagi cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham dekat sini. Tetapi kalau kita lihat plantation index setakat hari Isnin telah meningkat kepada 20 bulan tertinggi after several plantation stock dominated Bursa Malaysia. So kita boleh nampak dekat sini few of this company. So inilah antara syarikat-syarikat yang di-highlightkan dekat sini. Okay, ini juga antara menarik juga yang itu kita nak perhatikan. Kalau kita tengok dekat sini, because neutral rating on the plantation sector, saya expect to settle to register flattish weaker quarter-on-quarter upstream earning due to flattish fresh food branches production growth and lower crude oil prices lah. Tapi kita boleh nampak dekat sini apa yang analis kongsikan, di mana mereka jangkakan adalah untuk syarikat-syarikat yang terlibat dengan plantation ni, diorang akan mungkin mendapat weaker quarter-on-quarter upstream earning. Maksudnya daripada segi income mereka ni mungkin akan melemah lah daripada quarter ke quarter. Sebab apa? Sebab analis menjangkakan FFB production growth akan lebih flattish. Flattish ni maksudnya 50-50 lah, kurang sikit lah flattish. Anda boleh google, boleh tengok. Dan lower crude palm oil CPO price, dijangka juga CPO price ni akan lebih rendah dalam masa-masa yang akan mendatang. Ini apa yang analis share, bukan saya share. Saya cuma highlightkan kat sini. And of course kalau kita tengok tadi, kita nampak indeks untuk plantation meningkat. Tapi ini apa review ataupun apa yang analis keluarkan lah, untuk anda faham apa yang diorang sampaikan dekat sini lah. Okay, kita tengok dekat sini. Ini format downstream segment will likely remain subdued in the fourth quarter of 2020, driven by weak near-term demand prospect due to the weak global economic environment lah. So ini apa yang di-highlightkan oleh HLIB punya analis lah. I think this HLIB punya analis lah. So then you know what to do lah. Okay, disclaimer saya bukan bagi cadangan pembelian dan penjualan saham juga kat sini.
Okay, so kita tengok Dialogues. Okay, Hexstar Global 4 quarter profit hit record high. Ni antara syarikat-syarikat yang baru mengeluarkan data-data financial mereka. So anda boleh tengok dekat sini. So sama juga Hexstar Global mengeluarkan kenyataan dekat sini. Hexstar Global 4 quarter profit hits record high. So ini antara juga quarter-quarter report. So siapa yang tak tahu syarikat-syarikat ni mengeluarkan quarter report lah setiap 3 bulan sekali. Tapi setiap syarikat it's going to be on different date lah, different date and time. Okay, ni okay, so ini juga berita yang tak berapa menarik lah. Tapi kita kena tahu jugalah. Ini antara, kalau siapa yang tak faham gosip-gosip, bukan gosip lah, this is right true news lah, news yang betul. Tapi anda boleh nampak dekat sini, di antara tindakan yang dibuat oleh bursa, di mana dia telah reprimand CN Asia, fines its director for violating listing rules lah. Okay, so basically Bursa Malaysia akan memantau syarikat-syarikat di Bursa Malaysia sendiri, apakah syarikat ni ada buat kesilapan dan sebagainya. So kalau kita tengok dekat sini, mereka telah disaman because of the listing rules. Okay, okay, nampak CN Asia failed to obtain its shareholder approval before diversifying its business into include money lending service by buying Saspa Capital Jambat 15 Bursa Malaysia in a statement Monday. Okay guys, so untuk maklumat you guys, bila kita invest ataupun kita melabur dekat dalam saham, I think everybody knows, kita akan jadi sebahagian daripada pemilik saham syarikat. So jadi anda kena faham, so any keputusan besar ataupun penting yang dibuat oleh syarikat perlu mendapat approval daripada kita lah, kalau kita jadi shareholder syarikat lah. Okay, kalau kita bukan shareholder syarikat, tak dapatlah kita nak approve. Tapi dia perlu lalu satu fasa yang dipanggil sebagai either, dia ada dua benda yang anda kena tahu, sama ada AGM, Annual General Meeting, ataupun EGM. EGM ni kira macam emergency punya meeting lah. Okay, Annual General Meeting adalah dibuat secara tahunan. EGM ni kira macam emergency, misal kata mereka nak buat satu keputusan, contohnya nak beli syarikat ke, sebagai contoh macam apa yang berlaku kat CN Asia ni. So mereka beli satu syarikat berkenaan dengan money lending ataupun syarikat pinjaman wang lah. So kalau mereka nak diversify into that business, so they need to dapatkan persetujuan daripada shareholder seperti kita lah. Siapa baru tahu ni, cuba tekan 2 sikit kat ruangan chat. Okay, so basically banyak benda lah yang mereka perlu minta persetujuan daripada kita. Contoh, diorang nak lantik balik diorang punya board of director, so they need to ask kita, mereka kena tanya kita lah. Throughout the meeting, nanti AGM mereka buat setahun sekali. Biasanya dia akan tanya dengan kita, either kita setuju tak. Contoh, dia baru nak lantik balik board of directors, contohlah Encik Abu akan dilantik semula jadi board director. So dia akan bincangkan dekat dalam AGM dan dia akan minta approval daripada kita lah. So kenapa this company disaman oleh Bursa Malaysia adalah kerana mereka membeli ataupun diversify dia punya bisnes ni dalam money lending, dalam pinjaman berlesen, tetapi tidak mendapat persetujuan ataupun tak tanya, bukan tak dapat persetujuan, maksudnya mereka mungkin tak lalu proses minta persetujuan daripada EGM ataupun AGM. So mereka just buy the company without the approval of the shareholders lah. So ini yang bursa ambil tindakan lah, kerana setiap apa yang dilakukan oleh company perlu minta persetujuan daripada kita lah. Bukan semualah, certain big decision perlu mendapat persetujuan daripada shareholder, pemilik saham. Sebab anda kena ingat, bila kita beli saham syarikat ni, kita adalah sebahagian daripada pemilik saham. Sebahagian, bukan anda seorang je pemilik saham. Ada ramai lagi. Jadi kita ni adalah sebahagian daripada pemilik saham. Jadi pemilik syarikat, bukan pemilik saham, sebahagian daripada pemilik syarikat. So kalau kita pemilik syarikat, so bermaksud any keputusan yang besar perlu ditanya kepada kita, sebab kita adalah pemilik syarikat. Kira kita ni level yang kira bos-bos syarikat lah. Kita lebih tinggi daripada board director lah. Siapa rasa wow sikit, komen wow dekat ruangan chat yang baru tahu hari ni, oh kita ni lebih tinggi daripada board director. Itu bukanlah tinggi daripada board director, tapi kita ni bila kita beli saham, kita ni adalah umpama sebahagian daripada pemilik syarikat. So jadi kalau kita ni adalah pemilik syarikat, so sebarang keputusan-keputusan besar hendaklah lalu kita lah, sebab kita pemilik syarikat. Kita adalah owner. Jadi orang kena tanya dengan owner lah. So kita ni nak tak dia nak diversify dalam this business. So kalau kita setuju nanti, throughout the meeting lah dia akan bincangkan, nanti kita ada voting dan sebagainya, either kita setuju ataupun tidak. So itu depends
throughout the meeting. Itu depends on throughout the meeting lah. Ni secara roughly lah saya explain what happening on this company dan kenapa syarikat ni disamban dan sebagainya lah. So antaranya reason dia adalah kerana dia minta dia diversify dalam satu bisnes lain, tapi tak minta persetujuan ataupun tak go through the right channel, tak go through the right channel untuk approval daripada shareholder. Okay, alright, so ada lagi berita-berita lain yang menarik untuk maklumat anda. Okay, saya nak bagi tahu sekali lagi, ini adalah news yang kita dapat daripada DH. I think this is a very good newspaper lah kepada anda yang invest ataupun trade dalam stock market in Bursa Malaysia. This is a very good newspaper, newspaper yang terbaik untuk anda dapatkan. Saya bukan seller untuk CEO bukan seller untuk DH, tapi anda boleh dapatkan this news is very good. So there's banyak lagi berita yang kita boleh kongsikan. Cuma nak tanya, sesi ni best tak pagi ni? Kalau best, cuba komen best sikit dekat ruangan chat. Best tak sesi pagi ni? Kalau best, komen best sikit dekat ruangan chat. Ada banyak lagi, so I think saya tak boleh nak habiskan semua. So I think you can baca lah, you can go through the news. InsyaAllah you boleh go through the news. There's a lot of news. Salah satu lagi kalau nampak ni, kita punya Menteri Ekonomi Rafizi Ramli undergo spinal surgery. So insyaAllah dia akan kembali bertugas pada bulan depan, dan kita doakan supaya semoga semuanya dipermudahkan lah, insyaAllah. Kita doakan, amin, insyaAllah. Alright, so I think itu je apa yang kita nak kongsikan untuk pagi ni. So you guys boleh go through dan boleh download all these things. Cuma nak tanya juga, ini kita bercakap tentang secara roughly secara fundamental lah. This is a little bit of fundamental on the news side and everything yang kita kena tahu. Of course kita juga kena belajar tentang technical. We know the fundamental, we know the news, and then we have to combine in with the technical analysis lah. TA ni kita lebih tengok kepada chart. Jadi soalan saya nak tanya dengan anda, berapa ramai yang rasanya nak kita ulang sesi technical analysis mastery? Sebab insyaAllah ni ada things yang kita dalam perancangan. Sebab itu kita dah run sesi TA Mastery, di mana sebelum ni kita kongsikan macam mana caranya kita membuat ROI lebih kurang 20 ke 25%, 20 ke 25%, lebih kurang macam itulah, dengan menggunakan technical analysis. So siapa yang nak belajar, cuba komen nak sikit dekat ruangan chat. Kita buat survey juga pagi ni. Alright, kita buat survey sikit. Ada tak yang nak belajar formula macam mana nak menggunakan indikator dengan cara yang betul? Komen nak sikit dekat ruangan chat. So kalau ramai yang nak, so insyaAllah kita akan buka lah pendaftaran. So kita tengok, depends. Kalau ramai yang nak kita buat, kalau tak ramai kita tak buat lah. Senang saya simple je. If you want to learn, kita buka. Kalau tak ramai kita tak buka. Senang. Kalau tak ramai yang komen nak kat ruang komen tu, InsyaAllah kita akan buka. Tapi kalau tak ramai yang komen nak, kita tak buka lah. So lebih baik kita buat donor lah. Apa tak tahu je. Gurau. Okay guys, so I think tu je apa yang kita nak share pagi ni. Hopefully you get something. You get something daripada apa yang saya kongsikan pagi ni. Best tak nasi pagi ni? Like dengan macam tak ada, share macam tak ada ni. Tolong tekan button share kalau rasa bermanfaat. Tolong tekan button share, sharekan lebih sikit pagi ni. Tekan button share, kongsikan dekat profil anda, kongsikan dekat Facebook grup-grup yang anda ada. Ajak mereka untuk join sesi pagi ni untuk dapatkan info-info panas yang terkini guys. Alright, so I think itu saja apa yang saya terima kasih Tuan Zahari Juso komen best. Saya pun nampak komen komen saya tengok dekat skrin kanan saya. Saya dah undi kat teli. Terima kasih atas undian anda. Terima kasih banyak-banyak. Tuan Karudin komen nak, Puan Aski kita komen nak. Thank you so much kepada anda yang sedang menonton dan juga yang bakal menonton. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi yang akan datang lah guys. So I think itu saja guys. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Selamat berdagang. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum. Bye-bye. Dan mungkin Tuan Syakil boleh kongsikan juga saranan ataupun mungkin panduan serba sedikit kepada rakyat di luar sana yang mungkin mereka masih mencari-cari cara untuk mengurus kewangan dengan lebih baik, terutama dalam keadaan ekonomi yang banyak sentimen ketidakpastian ketika ini. Okey. Sedikit nasihat saya kepada mereka yang menonton kita punya sesi hari ini, antara perkara paling utama yang kita perlu buat adalah dalam keadaan yang tidak menentu ni adalah simpanan lah. Kita perlu membuat simpanan. Jadi simpanan ni kalau boleh sekurang-kurangnya minimum 3 bulan ke 6 bulan gaji. 3 bulan ke 6 bulan gaji. So sekiranya kita dah capai 3 bulan ke 6 bulan gaji, so langkah seterusnya mungkin kita boleh mula melabur di tempat-tempat yang kita boleh katakan risikonya agak rendah, lebih rendah.
rendah lah. Dia ada risiko tapi rendah. And then kemudian barulah kita boleh mencemburi bidang-bidang pelaburan lain yang mana risikonya lebih tinggi dan pulangannya lebih tinggi. Yang itu yang kita saya sarankanlah dalam keadaan sekarang, sudah pasti kita perlu ada simpanan, yang kedua kita mesti ada pelaburan untuk menggandakan kita punya kewangan supaya kita dapat mengatasi sebarang harga kenaikan barang, inflasi dan sebagainya. Itu cara dia.